Setelah lebih 3 tahun tidak dianjurkan, industri pemotoran Jepun tahun ini tampil dengan pameran Japan Mobility Show 2023 yang diberikan jenama baharu. Dengan keterujaan dunia dengan teknologi kenderaan elektrik EV, apa tawaran yang diberikan oleh pembuat kenderaan dan teknologi Jepun? Benarkah cakap-cakap bahawa pameran kali ini sedikit hambar? Untuk mendapatkan jawapan itu kita bersama dengan editor Niaga Awani, Najib Aruf yang kini berada di Tokyo, Jepun. Okey, Niaga Awani kita bersiaran dari Japan Mobility Show untuk tahun 2023. Ini penganjuran kali pertama pasca pandemik COVID-19 dan sudah pasti kita excited lah tengok apakah perkembangan ini dunia pemotoran. Apa yang boleh disifatkan pada pandangan awal kerana saya pergi ketika sebelum pandemik dan juga berakhir dengan pandemik. Perbezaannya amat ketara. Pertama sekali ketiadaan penyertaan besar dari kenderaan-kenderaan kontinental sebagai contoh Eropah. Tetapi kali ini melihat kenderaan Asia dan sudah pasti corak pemikiran kita melihat kepada apakah trend EV, kenderaan elektrik dan juga futuristic mobility yang akan dipamerkan di sini. Itu kita lihat ada beberapa jenama yang mempamerkan seperti ada juga Mazda, Honda, Toyota. Sudah pasti ini menawarkan dan juga mempamerkan kenderaan mereka yang futuristik lah, keharapan dan sebagainya kan. Tapi bermasa sama kita ingin melihat juga seperti Daihatsu ini apakah yang akan ditawarkan kerana banyak perkara yang akan ditengahkan dari segi mobility harapan. Kita tahu EV ini dikuasai kebanyakannya negara luar Jepun ya, kebanyakannya. Namun kita melihat juga aspek seperti kenderaan yang menggunakan tenaga hidrogen. Ini juga ada dipamerkan di Japan Mobility Show ini. Okey, nak melihat ke trend keseluruhannya kerana ini sudah melebihi satu dekad penganjuran. Saya nak bersama dengan inilah pakar penontonan kita, Saudara Hazri. Saudara Hazri, kalau boleh berbual sikit. Saudara Hazri ni hampir setiap edisi dia pergi, dia nak tengok trend dia mungkin. Kali ini, tadi kita sampai, saya katakan antara perkara utama yang saya katakan ramai orang lah kali ini. Apa sebenarnya kalau kita lihat trend yang sebenarnya? Pertama kali penyertaan saya juga. Saya boleh nampak bahawa daripada segi jenama tak banyak ada sekarang ini. Memang satu dunia industri otomotif dia memang dah makin lama makin mengecil, menguncur. Dan antara sebab dia sekarang ni ialah transformasi daripada kereta kenderaan biasa kepada mobility apa yang kita lihat sekarang ni. Apa yang kita boleh nampak daripada Tokyo, daripada Japan Mobility Show tahun ni kan, ialah transisi, penukaran, transformasi tu. Dan Jepun ni, industri otomotif Jepun, dia memang orang kata play safe. So dia tak boleh nak tukar secara drastik. So apa yang kita tengok hari ni ialah dia orang cuba untuk menggabungkan kenderaan-kenderaan biasa menjadi sesuatu yang lebih kepada arah lifestyle. So memang ada EV, ada kenderaan-kenderaan elektrik, tetapi tidak ada sesuatu yang begitu wow. Apa yang mungkin menyeronokkan untuk kaki kita ialah varian-varian elektrik dan untuk model-model tradisional. Contohnya daripada SUV yang cukup popular, yang dulu menggunakan enjin diesel dan petrol, sekarang menggunakan elektrik. Mereka bentuk pun saya kira okey, tetapi itulah dia. Memang kita berada dalam zaman peralihan. So seronok waktu pun. Okey, tapi bila kita berborak juga tadi kami mengatakan bahawa mungkin jenama-jenama Jepun ini tidak begitu melihat kepada EV berbanding dengan negara-negara lain kerana mereka melihat hidrogen sebagai contoh. Bagaimana kita melihat? Sebab tadi kita cuba nak pergi ke hidrogen punya pameran, belum siap, belum set up lagi. Tapi ini antara tumpuan yang ada di Japan Mobility Show. Bagaimana kita melihat sumber tenaga hidrogen ini trend? Okey, Jepun daripada dulu lagi memang cuba menengahkan hidrogen sebagai bahan api alternatif, tetapi masih belum lagi menjumpa resipi yang cukup baik. Dan pada pendapat saya, Jepun tidak begitu percaya kepada konsep battery electric vehicle kerana pada mereka teknologi bateri itu sendiri masih belum matang dan mereka tak nampak end game untuk bateri. Ada banyak lagi persoalan tentang bateri yang pada pendapat saya industri saja tak nak jawab. Contohnya daripada segi keselamatan, apa yang akan berlaku pada bateri itu, cara melumbung bahan-bahan untuk menghasilkan bateri. So Jepun ni dia jenis pandang jauh ke depan. In fact kalau kita nak kirakan juga, kalau pada Malaysia pula, apa jadi dengan after sales, syarikat kita nak dapat duit macam mana sebab kita tak ada enjin. Kemudian dia nak tengok juga berapa nilai terpakai kenderaan tu kan, dan spare part dan juga bengkel-bengkel pihak ketiga. So ada banyak lagi question mark untuk pushkan tu. So apa yang saya nampak, Jepun dia lebih pada chill dulu lah, perlahan dulu, settlekan benda-benda ni dulu apa semua. So untuk pameran tahun ni
sedikit flat lah bro. Ada pause sikit gitu kan. Okey, tapi itu antara apa yang kita lihat lah. EV ada juga tapi tak mungkin bukan tahap yang kita jangkakan ya. Tapi kalau kita lihat kan SD kan antara yang kita nantikan dan juga kita saksikan juga adalah futuristic punya mobility, kenderaan jenis futuristic, kereta terbang dan sebagainya. Tadi baru ada sikit keluarkan kan kereta terbang dan sebagainya kan. Maka dengan konsep ni sebab sahabat tahun akan ada futuristic ni. Cuma apa perubahannya dengan sesi-sesi yang pernah di situ terdahulu? Adakah ada perubahan yang boleh disaksikan pada dengan di situ tahun? Jujur saya cakap tak banyak. Cuma apa yang konsep-konsep yang diorang paparkan sekarang ni ada banyak lebih kepada aplikasi dengan telefon pintar. Maknanya dia ada kesinambungan dengan cara hidup, dengan gaya hidup kita. Dia cuba nak masukkan kenderaan-kenderaan futuristik ini ke dalam kehidupan kita. Tetapi kereta terbang tu, motor elektrik, skuter elektrik, apa elektrik dulu pun memang dah ada. Dia nak tunjukkan bahawa dia boleh buat. Tetapi untuk jadi production, kebanyakannya masih lagi belum bersedia. Bagaimana kita melihat jenama Jepun ini? Sebab tadi kita sedikit kata tadi transition itu satu benda menarik kan. Bagaimana kita faham kerana Jepun akan mengubah kalau kita masyarakat ya, yang pertama sekali kita cari Toyota dan sebagainya kan. Bagaimana kita melihat transition ini untuk sebuah negara yang memang terlibat secara besar dalam pengeluaran otomotif masih memegang prinsip atau pegangan bahawa belum ada kejelasan dalam EV sebagai contoh. Apakah gambaran yang diberikan kepada dunia, especially negara Malaysia juga? Sebab kita melihat EV ini satu benda yang macam cendawan yang tumbuh selepas hujan ni. Bagaimana kita melihat pemahaman ini dan kalau dalam konteks Malaysia sendiri? Apa yang saya perasan ialah Jepun dia tidak mahu memaksa orang untuk bertukar kepada satu teknologi sekiranya mereka tidak bersedia. So dia berbeza dengan negara-negara lain, negara maju yang lain. They will force that technology onto you. Macam Jepun, dia tengok anda tak bersedia, dia takkan bagi lagi. Dia takkan bagi lagi. Sebab pada dia nanti selepas 5 tahun, 10 tahun apa akan jadi? Dia lebih berfikiran panjang, dia lebih matang sebenarnya. Tapi walaupun dia kena tutup lah, dia kata lembab apa semualah, kena ingat Jepun ni konsep hidup mereka, prinsip hidup mereka tu kita kena fahamkan juga. Mereka tak suka sesuatu yang dia tak suka lepas tangan. Itu benda dia. Kalau dia buat kereta, dia make sure kereta tu masih boleh diselenggara, masih boleh di-maintain selepas 10 tahun. Kita boleh tengok banyak contoh. Spare part apa tu masih lagi keluar. EV ni banyak negara yang push ialah satu negara di mana lepas 5 tahun dah tak nak pakai kereta, dia buang kan. Kita tak macam tu. So Jepun lebih memahami dunia Asia. Cuma saya rasa Jepun frust. Kenapa orang nak sangat EV? So apa yang boleh kita buat kalau di Malaysia? Sebab ada juga saya baca bagi tadi yang melihat bahawa keadaan ni macam mungkin ada yang dah fikir dah guna EV ni rasa macam nak balik semula kepada ICE macam tu. Apa trend yang di Malaysia sebenarnya ni? Sebab orang masih bercakap pasal EV, tapi kalau Toyota pun belum bersedia sebagai contoh kan. Tapi di Malaysia ni macam mana keadaannya? Kita baca. Jepun nampaknya lebih suka kepada konsep hybrid. So dulu hybrid dan kemudian kita ada plug-in hybrid. Pada dia plug-in hybrid ni kita dapat kebaikan daripada dua dunia. Daripada segi electrification dan juga daripada ICE, enjin biasa. Dan memang menjimatkan. Dan teknologi PHEV itu plug-in hybrid jauh lebih matang daripada BEV. So bateri lebih kecil tetapi penjimatan tu kita boleh nampak banyak. So satu kereta masih boleh jalan sampai 1000 km dengan penggunaan bahan api petrol ataupun diesel yang kurang dan pencemaran yang sangat kurang. So Jepun saya tengok lebih kepada itu dan seperti apa yang kita tengok memang semua jenama-jenama Jepun ada plug-in hybrid. So pada dia macam nak cakap guna dulu PHEV ini plug-in hybrid sebelum kita dapat mencari jawapan-jawapan kepada misteri kenderaan elektrik ini. Okey, akhir sekali Azil can take out ataupun apa yang boleh dipelajari dari Japan Mobility beberapa hari pertama kan. Japan Mobility Show ini untuk industri otomotif seorang bagaimana ia akan membentuk pemahaman tentang industri otomotif khususnya dalam tahun ini sendiri. Saya lihat saya kira Jepun ni dah tersepit juga ni. So dia nak cuba balancekan, imbangkan kesemuanya ni daripada EV, plug-in hybrid dengan enjin tradisional. Kita boleh katakan yang enjin tradisional memang sudah hampir tamat luar ayat dia sebab kebanyakan kereta di sini memang lebih kepada plug-in hybrid ataupun EV. So pada pendapat saya untuk industri otomotif negara kita dah kena memang melihat secara serius ke arah electrification, elektrifikasi. Bermakna daripada segi penjualan, daripada segi after sales, khidmat selepas jualan
kita dah kena ada training untuk electrification dan kita dah kena ada undang-undang yang khusus untuk kenderaan-kenderaan electrification. Contohnya, apa nak jadi dengan bateri itu? Okey, itu ada siri kedua.